Hai, ini Prakash Gowra, pakar bedah vaskular di Apollo Health City, Hyderabad. Topik kita hari ini ialah sindrom Lehrers yang juga dikenali sebagai penyakit oklusi aortoiliak. Ia pada asasnya adalah penyumbatan bahagian distal aorta serta kedua-dua arteri ilia biasa. Biasanya ia berlaku pada pesakit yang merupakan perokok tegar. Selain itu, pesakit warga emas juga boleh mengalami sindrom Lehrers. Punca-punca lain termasuklah pesakit yang mengalami penyakit trombotik atau yang cenderung untuk mendapat penyakit trombotik, pesakit dengan penyakit arteri koronari atau pesakit yang mempunyai bekuan darah di dalam jantung. Ini adalah punca-punca paling biasa yang menyebabkan sindrom Lehrers atau penyakit oklusi aortoiliak. Pesakit-pesakit ini biasanya hadir dengan triad simptom dan tanda, terutamanya klaudikasi pada punggung dan paha. Ini bermakna pesakit akan mengalami kesakitan di kedua-dua bahagian punggung serta paha ketika berjalan. Jaraknya boleh berbeza dari 10 meter atau ketika berehat hingga 500 meter atau lebih. Jadi, bergantung kepada tahap simptom, pesakit perlu dirawat. Simptom kedua ialah ketiadaan denyutan femoral secara bilateral semasa pemeriksaan klinikal. Apabila pesakit datang ke hospital, semasa pemeriksaan kita dapati tiada denyutan femoral di kawasan pangkal paha. Ini adalah tanda kedua. Tanda ketiga ialah disfungsi erektil. Pesakit mengadu mengalami disfungsi erektil. Triad simptom dan tanda ini dikenali sebagai sindrom Lehrers. Jadi bagaimana kita menilai dan mendiagnosis sindrom Lehrers? Biasanya semasa pemeriksaan klinikal, petunjuk pertama ialah ketiadaan denyutan femoral bersama dengan simptom klaudikasi pada punggung dan paha serta pesakit mengadu mengalami disfungsi erektil. Selepas itu, kita boleh terus melakukan CT angiogram periferi di mana kita dapat melihat aliran darah ke bahagian distal aorta serta kedua-dua anggota bawah dan kita boleh mengenal pasti di mana berlakunya sumbatan. Sumbatan itu boleh berlaku pada segmen pendek, segmen panjang atau bermula dari infrarenal hingga ke iliak. Jadi untuk pesakit seperti ini, bagaimana kita merawatnya? Terdapat beberapa pilihan rawatan bergantung kepada panjang lesi dan anatomi sumbatan serta anatomi salur darah. Lesi yang melibatkan sumbatan pendek, iaitu jika terdapat sumbatan segmen pendek pada aorta serta arteri iliak biasa, pilihan rawatan adalah melakukan angioplasti dan stenting iliak dua hala yang juga dikenali sebagai angioplasti stent kissing. Ini akan melegakan simptom dan pesakit boleh digerakkan pada hari yang sama selepas prosedur. Pemulihan biasanya berlaku pada hari pertama itu sendiri dan pesakit boleh pulang ke rumah pada hari kedua selepas pembedahan. Jika lesi melibatkan segmen yang panjang, iaitu jika segmen aorta dan iliak yang lebih panjang terlibat, maka pilihan rawatan endovaskular tidak sesuai. Dalam kes sebegini, kita perlu meneruskan dan melakukan pembedahan pintasan terbuka. Pintasan ini melibatkan pintasan aortobifemoral atau biiliak, di mana kita akan membedah bahagian abdomen. Kami melakukan laparotomi, membedah bahagian aorta infrarenal yang normal, dan di kawasan pangkal paha, kami membuka arteri femoral di kedua-dua belah, kemudian kami memasang graf prostetik. Graf prostetik ini adalah graf berbentuk Y atau graf Y terbalik di mana ia mempunyai badan utama bersama dua cabang untuk kedua-dua belah kaki. Jadi, badan utama akan dianastomosis kepada bahagian infrarenal aorta abdomen dan kedua-dua cabang graf tersebut boleh ditunnelkan ke dalam retroperitoneum dan kemudian dibawa turun ke kawasan pangkal paha di mana kami akan melakukan anastomosis pada setiap sisi ke arteri femoral biasa atau arteri femoral superficial. Jadi, secara M-nya apabila kami melakukan prosedur terbuka, pesakit perlu berada di ICU sekurang-kurangnya 1 hari dan pada hari berikutnya pesakit perlu dipindahkan ke ward dan kemudian kami boleh mengekalkan pesakit di hospital selama 2 atau 3 hari. Sebaik sahaja pesakit tidak lagi mengalami simptom abdomen dan ileus paralitiknya telah pulih, kami boleh mula menggerakkan pesakit dan dia boleh discharge selalunya pada hari ke-4 atau ke-5 selepas pembedahan. Jadi, hasil daripada lesi-lesi ini atau hasil penyakit-penyakit seperti ini biasanya adalah lebih baik jika kita melakukan pembedahan pintasan aortobifemoral secara terbuka. Jika pesakit tidak merokok selepas prosedur tersebut, jangka hayat kelangsungan graf itu boleh mencecah sehingga 20 tahun dengan mudah. Jadi, bergantung kepada tabiat pesakit dan komorbiditinya, hasil rawatan boleh berbeza-beza. Jika pesakit benar-benar berhenti merokok dan tidak mengambil alkohol, pesakit akan mendapat keputusan yang lebih baik selepas prosedur sama ada pembedahan pintasan terbuka atau angioplasti stent kissing.